Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biru warna. Saya Ismail Abdul Izzak, nombor 275-997. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan adik kumpulan saya iaitu Zulaiha binti Muhammad Hanafiah 275974, Muhammad Ilyas bin Ismail 276073, Muhammad Azrin Hakim bin Khairul Anwar 276088 dan Muhammad Firdaus Shah bin Ramli 276-093. Untuk tugasan kumpulan kedua, protokol dan etiket sosial, kumpulan kami telah memilih tajuk bendera dan susunannya mengikut amalan protokol. Pengenalan. Pengetahuan protokol dan etiket sosial boleh membantu seseorang menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi kehidupan serta dapat hidup dengan lebih sempurna. Kegagalan seseorang itu untuk mengikuti amalan biasa masyarakat boleh menyebabkan individu tersebut dibenci. Oleh itu, seseorang itu perlu memahami dan mengikuti amalan biasa masyarakat. Tugasan ini diyakini mampu membantu pembacanya yang dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang protokol dan etika sosial yang boleh digunakan dalam urusan kekeluargaan, masyarakat dan organisasi. Kebolehan seseorang dalam mematuhi segala prinsip dan amalan protokol serta etika sosial akan mengelakkan daripada berlaku sebarang kecacatan dan kesilapan dalam pengendalian sesuatu majlis. Perkara ini secara tidak langsung dapat meningkatkan imej sebuah organisasi dan individu yang terlibat. Majlis tersebut akan dikenang oleh tetamu yang hadir sebagai sebuah majlis yang baik dan sempurna. Etiket. Etiket adalah suatu aturan yang dicipta dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan orang lain agar terjalin komunikasi yang baik dan akrab. Etiket merujuk kepada satu tindakan ataupun sopan santun yang seharusnya kita lakukan ketika berinteraksi dengan individu atau masyarakat sekeliling kita. Perkara ini melibatkan amalan tidak laku, budi pekerti, imej serta keyakinan diri yang baik diterap dan diamalkan dalam masyarakat sama ada dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Menurut pandangan Islam, maksud etiket menghampiri dengan apa yang digariskan di dalam akhlak Islam. Protokol. Perkara protokol berasal dari perkataan Yunani protokolen yang merupakan gabungan dua kata dasar iaitu protos dan kol. Protos bermaksud yang pertama, manakala kol bermakna pelekat. Perkataan protokol jika diterjemahkan bermaksud pelekat yang pertama. Pengguna istilah protokol berubah-ubah mengikut zaman. Pada suatu ketika dahulu, protokol dimaksudkan sebagai suatu cara atau surat rasmi yang asal berkenaan keputusan perundangan atau persetujuan dalam perjanjian. Protokol juga merujuk kepada tata susila diplomatik. Pada hari ini, dalam memenuhi agenda kehidupan masyarakat, peraturan atau kesihatan ini adalah yang diterima oleh semua pihak sama ada dalam hubungan antarabangsa, hubungan dalam masyarakat atau dalam pelbagai istiadat atau majlis rasmi dan bukan rasmi. Di negara kita, amalan protokol telah diamalkan sejak zaman Kesultanan Melayu belaka lagi, di mana rakyat jelata pada waktu itu telah dikenalkan larangan tertentu bagi menentukan ketinggian kelas pemerintah. Kedudukan bendera Malaysia. Bendera Malaysia merupakan bendera utama bagi negara Malaysia. Bendera ini disebut sebagai bendera persekutuan yang mewakili semua bendera bagi negeri-negeri di Malaysia. Bendera ini juga digelar sebagai jalur gemilang. Pengisytiharan jalur gemilang telah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada 31 Ogos 1947 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-40. Keutamaan dan kedudukan bagi pemasangan bendera Malaysia di peringkat persekutuan dan negeri juga telah diterangkan dalam surat-surat sekeliling bendera sebelum ini. Terminologi bendera. Mengikut amalan antarabangsa, bendera boleh dibagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, lebar, panjang, canton, bahagian atas, bahagian bawah, kepala dan ekor. Susunan keutamaan bendera. Keutamaan susunan pengibaran bendera menurut Surat Perkeliling Am Bilangan 3 Seruk 1994 adalah seperti susunan yang berikut. Bendera persekutuan ataupun jalur gemilang. Yang kedua, bendera negeri-negeri dalam Malaysia. Yang ketiga, bendera wilayah-wilayah persekutuan. Yang keempat, bendera institusi, kementerian, jabatan, badan berkanun, syarikat, pertubuhan, persatuan dan lain-lain. Yang kelima, bendera peribadi. Yang di-Pertuan Agong ataupun Timbalan Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja Melayu, Tuan Yang Teramat Mulia Yang di-Pertuan Negeri dan Duli Yang Maha Teramat Mulia Raja Muda dan Tengku Mahkota. Saya Zulaiha binti Muhammad Hanafiah, nombor matrik 275974,
akan menyambung kepada rakan saya tadi, iaitu sejarah Jalur Gemilang. Penciptaan bendera Persekutuan Tanah Melayu telah diilhamkan melalui satu pertandingan mereka cipta bendera peringkat kebangsaan pada Mei 1948. Mereka bentuk seorang arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, Encik Muhammad bin Hamzah, telah mendapat majoriti dan perkenan mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 22 dan 3 Februari 1950. Pada 1950, buat pertama kalinya bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di hadapan Istana Sultan Selangor di Kuala Lumpur. Jalur Gemilang ialah bendera Malaysia yang mempunyai 14 jalur merah dan putih yang sama lebar, bermula dengan jalur merah dan di bahagian atas dan berakhir dengan jalur putih di bahagian bawah. Bagi warna Jalur Gemilang ada 4, iaitu warna kuning. Warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan serta mendukung dan menghormati lunas-lunas perlembagaan dan falsafah rukun negara. Lambang anak bulan bermaksud maksud Islam adalah agama rasmi negara, sementara bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna biru tua pula melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bersatu padu dan berusaha dalam memajukan pembangunan ekonomi berasaskan sains dan teknologi moden. Bagi warna merah pula melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan dan cabaran dalam usaha meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Dan akhirnya warna putih pula melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketahanan rakyat yang beradab dan berkepercayaan Malaysia. Cara kibar atau pemasangan bendera Jalur Gemilang hendaklah membujur dari atas ke bawah, mempunyai 2 bahagian, iaitu bahagian atas mengandungi bulan dan bintang berwarna kuning yang menghala ke atas berlatar belakangkan warna biru, manakala bahagian bawah mengandungi 14 jalur merah dan putih dari atas ke bawah. Bentuk ekor di bahagian bawahnya adalah berukuran 1/8 dari panjang banner. Etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Pertama, sebelum acara menaikkan dan menurunkan bendera, kita hendaklah berpakaian kemas bagi menghormati bendera yang hendak dinaikkan, kerana pakaian kemas adalah merupakan salah satu acara rasmi. Kedua, sebelum menaikkan bendera, kita hendaklah memastikan bendera berada dalam keadaan baik. Bendera yang lusuh atau koyak tidak boleh digunakan dalam upacara menaik dan menurunkan bendera kerana ini melambangkan maruah dan bangsa negara. Ketiga, sewaktu menaikkan dan menurunkan bendera, pastikan bendera tidak meleret ke tanah. Ini bagi menghormati peranan bendera sebagai simbol negara. Keempat, uji tali bendera agar teguh dan tidak mudah putus. Kelima, semasa menaikkan dan menurunkan bendera hendaklah dilakukan secara tertib dan perlahan-lahan. Jika menaikkan bendera ketika di waktu pimpinan sekolah, ikut rentak lagu negaraku yang sedang dinyanyikan. Keenam, bendera sepatutnya berada di puncak tiang setelah lagu tamat dinyanyikan. Ketujuh pula, bendera dikibarkan separuh tiang sebagai tanda berkabung atau peristiwa seperti kemangkatan atau meninggal dunia kebesaran dalam luar negara atau negara asing. Bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya terlebih dahulu dan kemudiannya diturunkan separuh tiang. Dan terakhir adalah bendera hendaklah diturunkan dan ditatang atau di atas bahu apabila sampai di bawah. Okey, keutamaan pengibaran bendera. Pengibaran bendera Malaysia bukan hanya dikibarkan pada hari-hari biasa, malah hari-hari cuti am tertentu juga persekutuan dan negeri juga ditetapkan untuk dikibarkan peristiwa-peristiwa berikut. Okey, nombor 1 seperti hari ulang tahun puteraan rasmi yang di-Pertuan Agong, hari bekerja pada 1 Mei, hari kebangsaan pada 1 Ogos, hari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Labuan, hari ulang tahun puteraan Duli Yang Maha Mulia Raja atau Sultan atau yang di-Pertuan Besar. Okey, yang akhir adalah hari lawatan rasmi yang di-Pertuan Agong ke negeri yang berkenaan sahaja.
Okey, seterusnya pengibaran bendera di bangunan kerajaan persekutuan adalah mengikut masa-masa tertentu. Bangunan kerajaan persekutuan akan mengikut waktu pejabat biasanya dan dikibarkan terus menerus overnight sekiranya hari berikut adalah hari kebangsaan atau cuti umum yang ditetapkan bendera dikibarkan. Yang kedua ialah sekolah-sekolah mengikut waktu mulanya kelas pertama dan menurunnya selepas kelas terakhir tamat. Okey, yang ketiga adalah kapal dan feri di mana bendera dikibarkan di atas kapal dan feri sepanjang masa. Okey, seterusnya ialah susunan bendera dalam perarakan dan perucapan. Okey, yang pertama, bendera berkibar jika bendera diarak secara sebaris. Bendera Malaysia hendaklah menoleh bendera-bendera lain. Jika bendera diarak secara sederet, bendera Malaysia hendaklah diletak di tengah-tengah di antara bendera-benderanya lain ataupun berada di hadapan sedikit dari bendera-benderanya lain. Bendera terbentang jika bendera dibawa berarak secara terbentang. Bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan, sama seperti jika ia dibawa dengan tiang bendera. Apabila bendera Malaysia dibentangkan di belakang tempat berucap, ia mestilah dibentangkan ke atas dan di belakang orang yang berucap. Seterusnya, apabila bendera Malaysia dipamerkan atau dilukis pada dinding, tembok bangunan atau objek yang statik, bahagian bulan bintang atau kepala bendera hendaklah terletak di sebelah kiri dipandang dari hadapan. Seterusnya, susunan di gedung, kedai, rumah. Bila bendera Malaysia dipasangkan ke rumah, maka ia hendaklah dikibarkan pada tiang yang dicondongkan ke arah jalan raya. Di deretan gudang atau kedai pula, jika dua bendera dipasangkan di dalam wilayah persekutuan, maka bendera Malaysia mestilah dikibarkan di sebelah kiri dan bendera yang lagi satu sebelah kanan pada tiang yang dicondongkan ke arah jalan raya. Seterusnya, susunan pemasangan bendera di kereta. Bendera kereta bagi menunjukkan semangat cintakan tanah air dan bagi memeriahkan sambutan hari kemerdekaan boleh dikibarkan secara kreatif di tempat-tempat bersesuaian pada kenderaan asalkan pemasangan bendera tidak membahayakan keselamatan pemandu dan pengguna jalan raya. Saya akan menyambung pembentangan bertajuk Akta-Akta yang melindungi penggunaan lambang-lambang kebesaran negara dihormati dan dipatuhi. Akta yang pertama ialah Akta 414, Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963. Seksyen 3. Dalam klausul 1 menyatakan tiada seorang pun kecuali mendapat kebenaran Menteri Perenggan A untuk menggunakan apa-apa nama atau lambang ternyata bagi maksud apa-apa perdagangan, perniagaan, pekerjaan atau profesional. Perenggan B menggunakan bagi maksud untuk memperagakan sebagai satu iklan. Perenggan C adalah menggunakan apa-apa nama yang ternyata atau lambang yang ternyata bagi maksud jualan atau menjual atau ada dalam miliknya untuk dijual. Dalam klausul 2, perenggan 1(B) yang berhubungan dengan penggunaan apa-apa fotograf lukisan adalah tidak terpakai bagi penyiaran berita sama ada di dalam akhbar atau media yang lain. Akta yang kedua ialah Akta 1525, Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Pindaan 2017. Dalam Seksyen 5 menyatakan mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah melakukan sesuatu kesalahan dan boleh disabitkan dengan denda tidak lebih RM20,000 atau dipenjarakan bagi tempoh tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Akta yang ketiga ialah Akta 193, Akta Lambang Kebangsaan Kawalan Mempamer 1949. Seksyen 8. Klausul 1 menyatakan mana-mana orang yang mempamer mana-mana lambang kebangsaan yang berlawanan dengan akta
atau mana-mana syarat, perintah atau permit yang hendaklah diberikan di bawah Seksyen 5. Perenggan B. Pemilik atau penyewa berkaitan hendaklah membenarkan penggunaan lambang dipamerkan. Akta yang keempat ialah Akta 15 Akta Hasutan 1948. Di dalam akta ini menyatakan mana-mana individu yang menghina atau melakukan provokasi melampau terhadap bendera jalur gemilang yang bertujuan mencemar nama baik atau menghasut juga boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Hasutan 1948. Penutup. Setelah kita mempelajari susunan bendera mengikut etiket dan protokol, wajiblah kita mengikut seperti mana apa yang telah digariskan. Kita haruslah peka agar insiden pemasangan bendera terbalik seperti yang pernah dikatakan netizen pada 2015 dapat ditepis, seperti mana penjelasan dari Jabatan Penerangan untuk mendidik rakyat mengenai istiadat dan protokol pengibaran bendera seperti mana yang terkandung dalam Surat Perkeliling Am Bilangan 3 Jabatan Perdana Menteri 1994 agar masyarakat dapat dididik dengan semangat patriotik dan cintakan negara. Sekian, terima kasih.